Ya, nombor plate kenapa you tak umur balik? Nombor plate tu ni patah. Patah kenapa tak? Saya beli baru. Dia pakai pelekat je. Kenapa tak buang? Kenapa buang? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Siaran malam ini juga boleh ditonton secara HD menerusi www.tonton.com.my. Exhaust motosikal diubah suai sehingga mengeluarkan api dan menghasilkan bunyi bising yang kuat. Itu antara kesalahan modifikasi kenderaan yang tidak mengikut spesifikasi dilakukan oleh penunggang motosikal yang berjaya dikesan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Pulau Pinang. Laporan wartawan Tun Hizami Hashim membuka tirai 999 malam ini. Brek ada tak? Buang. Kenapa buang? Itu dia pump jam tu. Buang tu. Habis kalau pump jam tak pergi repair bagi ada brek belakang. Bahaya atau tak ada brek? Faham tak bahaya? Tahu tak bahaya? Habis tu brek pakai apa? Brek depan. Brek depan okey ke? Selamat tak? Tak. Itu. Dah tahu tak ada brek kenapa? Tak selamat kenapa? Tak pasang brek. Itu antara alasan segelintir penunggang motosikal yang melakukan modifikasi kenderaan tanpa kebenaran ketika ditahan di Seberang Jaya, Pulau Pinang. Kesan dilaksanakan secara rutin oleh Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Pulau Pinang dalam membendung kesalahan trafik termasuk pengubahsuaian kenderaan yang tidak mengikut spesifikasi. Untuk mengesan motosikal diubah suai secara berlebihan ekstrim untuk tujuan uji kelajuan lumba haram rempit dan tuan-tuan perlu ambil tindakan notis PD1 dan saman. Kalau yang betul-betul ubah suai betul-betul ekstrim tu yang melampau tu yang buang brek apa semua tu 4-5 kesalahan yang dikesan tuan-tuan balik sita di pejabat Rondaan di sekitar Pulau Mutiara dijalankan pada jam 2.30 petang bagi mengesan penunggang motosikal yang melakukan kesalahan di bawah Seksyen 64 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Mantai. Masuk. Mantai. Ijat. Pekerja kilang berusia 23 tahun ini antara pesalah trafik ditahan kerana tidak memiliki sebarang lesen memandu yang sah. Lesen ada? Ya nak. Lesen tak ada? Lesen tak ambil. Lesen tak ambil. Tak ambil, ya Allah. Mau dah marah terus permit lesen mah. Dia duduk bising aku permit lesen mah. Itu tak ambil ke? Tak dengar cakap mak? Baru nak permit Sementara itu, pelajar tingkatan 5 ini bukan sahaja tidak memiliki lesen memandu, malah turut melakukan pengubahsuaian pada motosikal milik kakaknya. Memang setiap hari pergi sekolah naik motor? Naik motor ikut kadang-kadang naik train. Awak naik motor? Awak tak tahu tiba-tiba naik motor. Lesen tak ada lagi Tak ada. Tu ambil dah. Cuma tak lulus tu ambil sekali lagi main dulu tu kan. Dah lulus dah nak tunggu kad tu keluar lambat. Kakak modify macam ni? Dah ni saya naik Modify? Tahu tak salah apa? Lesen tak ada. Lesen tak ada. Lagi? Cover hantar. Cover hantar lagi? Ada tukar tayar. Tayar ni tayar apa? Tayar kecil kan? Okey, tayar kecil ni sebab apa tak boleh pakai? Membahayakan. Tahu bahaya. Tayar kecil ni dia akan dia overshot betul dia jatuh. Maksudnya gripping dia kurang. Okey, tak jalan. Jadi kalau kata segi keselamatan tu memang out lah. Tak boleh pakai tayar kecil ni. Sendiri pun tahu kan? Tapi macam salah juga. Bila jadi apa-apa tu kan? Betul.
Malah dia mengakui sanggup melabur ratusan ringgit bagi melakukan pengubahsuaian kenderaan meskipun mengetahui tindakannya itu salah di sisi undang-undang. Ni berapa habis tukar semua ni? Tak sampai 1,000. Sampai 1,000 lah. Sampai. Boleh duit siapa? Dia ni kerja. Petang-petang tu balik sekolah tu dia kerja. Kerja juga. Kerja. Buat apa tu? Kerja apa? Kerja dia makan. Kerja makan. Malam ni pun duduk sekolah lagi. Dapat duit tu buat apa tu? Lepas dia tu buat motor ke, main phone ke, beli phone je tu. Patutnya simpan untuk belajar ke depan lagi. Habis SPM nanti masuk U nak pakai duit. Dia simpan ada ke? Selalu kalau kena saman yang bayar sendiri lah. Kau pernah kena saman Kena. Saman sebab apa? Saman tu pun sebelum naik motor ni, naik motor lane kan. Tu kan dia buat macam ni ke. Tu kena nombor pelik ke, tak pakai seat mirror macam tu lah. Selain itu, pengubahsuaian kenderaan yang tidak mengikut spesifikasi seperti menanggalkan brek belakang juga dikuatiri boleh membahayakan keselamatan penunggang motosikal dan pengguna jalan raya yang lain. Ni abang tak ada brek, kenapa buang brek? Dia belakang rosak itu. Habis tu kenapa tak repair? You kena ingat brek ni adalah keutamaan tau, utama keselamatan. You duduk naik atas jalan. Kena ada brek nak mendekam, nak elok apa semua. Ni brek ni tak selamat sangat. Dia brek depan, bila you laju, you brek dia boleh buang tau. Okay. Ni saja ke tak pasang side mirror semua ni? Macam tak function sangat. Tak function Saya nak tanya, nombor pelik kenapa you tak bubuh balik? Membeli itu ni patah. Patah kenapa tak saya bubuh? beli baru, saya ni tak bubuh. dia pakai pelekat ya. Kenapa tak buang? Kenapa buang? Tak ada bubuh. Tak ada nak bubuh. Alasan tak ada nak bubuh? Agak-agak Manakala, lelaki berusia 19 tahun ini pula didapati melakukan pengubahsuaian secara ekstrim dengan menggunakan exhaust yang mengeluarkan api dan menghasilkan bunyi kuat sehingga mengganggu ketenteraman awam. Kenapa pakai exhaust ni? Dia tak sama dengan spek lah. Oh, tak sama dengan spek. Ni yang kena pakai exhaust ni kena upgrade. Tak bising ke? Dah hari dah dengar. Tak. Paling laju berapa lama boleh laju? 3 lah. 1.3. Betul kan 1.3 dengan exhaust meletup ni? Pernah bawa benda saya tu bagi kawan bawa. Mak tak bising ke? Saya start jauh lah. Orang taman-taman pun masih start jauh. Sebab bising ni ganggu. Kan? Ni meletup keluar api semua cukup kan. Boleh terkejut tau, kadang-kadang terkejut orang lain yang guna jalan raya pun terkejut tau kalau duk rem tu. Kan kena pakcik yang tua ke. Ni motor ni saya tahan dulu. Saya tahan dulu balik buka balik yang asal tukar balik apa semua. Bukan apa. Nak jaga nyawa apa. Bukan pasal apa pun. Kan? Ni pengguna ni handbrake ni kalau kau bawa laju handbrake bahayakan diri kau dalam masa sama pengguna-pengguna jalan raya terbabas kena orang lain. Kan? Semua bahayakan diri kau. Berikutan itu, kesemua motosikal yang diubah suai tanpa kebenaran dibawa ke pejabat JPJ Pulau Pinang untuk disita. Enam buah motosikal disita menerusi op kesan yang digerakkan selama 2 jam di sekitar Pulau Pinang dan majoritinya didapati menukar exhaust dan juga mencabut brek belakang dipercayai untuk tujuan perlumbaan haram. Kenapa hang tukar swing arm? Bagi lajak sikit lah. Bagi laju lah cakap. Ya. Bila awak tukar swing arm yang asal, awak punya center gravity tu dah berubah tau. Betul. Kalau 130 yang original awak tukar swing arm baru, dia akan pergi jadi 150. Jadi panjang. Bila jadi panjang, gantai awak pun akan jadi panjang. Awak akan tukar sproket kecil. Kenapa tukar saya sotong? Supaya ringan lah. Ringan. Tujuan ringan adalah untuk Laju lah. laju. Spok ni kenapa buang brek belakang? Laju juga lah. Bagi laju. Ringan. Guna brek depan. Ya. Bila di depan tu pasal absorber kena keras depan supaya senang dia ni, lepas tu boleh valley. Ini adalah satu motosikal yang diubah suai bagi tujuan lomba haram. Saya beritahu saya jangan lumba ni. Risk dengan orang tak besar lagi Jepun ni kan dah design motor ni cukup cantik dah. Kita orang Malaysia pandai pergi ubah. Dia tengok pun dia menangis tau. Menurut Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Pulau Pinang, Adnan Mat Isa, sepanjang tahun ini sehingga Julai 2023, pihaknya mengeluarkan 885 notis saman ke atas pemilik kenderaan yang melakukan pengubahsuaian tanpa kebenaran.
Kebanyakan motosikal yang diubah suai ini sangat luar biasa. Kalau asalnya motor tu boleh lari 110, dia boleh naik sampai 140. Jadi kita mengingatkan kepada semua penunggang motosikal yang telah pun membuat pengubah suaian, hendaklah bermula daripada sekarang menukar balik kepada komponen yang asal. Sebelum mereka membayar saman, mereka perlu atau wajib menukar kepada asal, barulah saman boleh dibayar. Kalau dia tak ubah suai kepada asal, maka saman yang dikeluarkan itu tidak boleh dibayar kompon. Dan kes ini adalah minimanya 300 dan maksimumnya adalah 2,000 jika dibawa ke mahkamah. Operasi tamat pada jam 5 petang. Laporan Tun Hizami Hashim 999. Barang-barang ini akan diimport, dikumpulkan di Kuala Lumpur sebelum diedarkan ke seluruh negara. Kegiatan sepasang suami isteri menjual produk kosmetik tiruan berjenama sejak 7 tahun lalu akhirnya terbongkar. Produk mengandungi bahan terlarang tanpa kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia turut dijual di premis berkenaan dengan alasan mendapat permintaan pelanggan. Wartawan Ainul Abdul Rauf menyertai Ops Jeriji 4.0 bersama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kuala Lumpur. Kita memang tak tahu tak boleh jual. Kalau kita tahu memang tak nak jual. Kan customer minta, hingga ke customer biasa pakai, so kita boleh jual juga. So kita tengok dia orang ada sana, so kita beli sikit-sikit jual sini. Itu antara alasan pemilik premis apabila disoal mengenai kegiatannya menjual produk kosmetik tiruan berjenama. Pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mempergiatkan operasi ke atas 3 premis di sebuah kompleks beli belah sekitar Kuala Lumpur bagi membantras kegiatan tersebut. Jam 1 petang, kru 999 bersama pihak berkuasa KPDN tiba di lokasi sasaran yang terletak kira-kira 2 km dari Ibu Pejabat KPDN Kuala Lumpur bagi menggempur premis yang disyaki menjual barangan kosmetik tiruan. Serbuan dijalankan selepas wakil pemilik cap dagang berdaftar membuat aduan terhadap premis milik sepasang suami isteri tersebut. Kita susun macam ni ikut kotak. Okey, untuk kulit putih. Ni kulit sedang. Jual kita yang ni je. Ini je. Ini satu jenis kan? Satu jenis je. Ni kod. Hasil pemeriksaan mendapati premis terbabit telah menjual produk kosmetik tiruan berjenama tersebut sejak 7 tahun lalu. Premis tersebut turut dipercayai memiliki beberapa produk kosmetik yang tidak berdaftar selain menjual kepada pengguna tanpa kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Hasil pemeriksaan ke atas premis ini, terdapat beberapa produk yang dijual tanpa mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan saya difahamkan produk tersebut mengandungi bahan terlarang ataupun racun berjadual yang mampu mendatangkan bahaya dan mudarat kepada kulit penggunanya jika diguna secara berlebihan. Yang ini antara kosmetik yang tidak bernotifikasi dengan campuran barang-barang terlarang yang merupakan racun lah. Contohnya dalam ni kita boleh tengok tretinoin dengan hydroquinone ni. Benda ni berbahaya. So kalau kita ambil tanpa konsultasi pada doktor atau farmasis, dia boleh menyebabkan kulit kita melecur jadi hitam. So usually dia guna untuk acne lah. Kita kena hati-hati lah. So kita bila dia orang jual macam secara sewenang-wenang ni membahayakan pengguna. Susulan itu, kesemua produk kosmetik yang tidak berdaftar dirampas untuk siasatan lanjut di bawah Peraturan-Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984. Nanti kita
kita akan rampas beberapa perkara. Semua saya akan senaraikan dan saya bongkar dan saya akan bagi satu kopi dekat puan lah, apa benda yang kita ambil dengan berapa kuantiti dia. Puan tahu ke kenapa kita rampas? Tahu. Sebab dia tak berdaftar lah dengan Kementerian Kesihatan. Jadi biasanya ini ialah produk lah. Kalau produk dia kena berdaftar dengan KKM. Macam mana kita nak tahu dia berdaftar? Dia akan ada nombor MAL dengan hologram KKM. Pemeriksaan diteruskan di aras 3 premis kedua milik pasangan terbabit dan seorang pekerja premis disoal mengenai kegiatan penjualan produk kosmetik tiruan tersebut. Pekerja warga tempatan berusia 37 tahun ini mendakwa produk tersebut dijual dengan harga RM20 seunit walaupun harga sebenar produk tulen bernilai RM85 di pasaran. Sebenarnya banyak benda yang macam akak ni tak ambil pun sangat benda-benda ni, tak tahulah. Macam dia kata okey jual ni, kita tak pernah tanya. Kalau customer dia tanya dengan akak cakap ini kopi. Macam tu je lah akak tahu kan. Kalau akak nak, tapi akak suggest juga customer beli kat farmasi untuk skin, betul kan? Akak cakap macam tu je. Tapi ada ramai juga lah yang beli. Ramai, diorang ikut bajet dek sekarang. Nak beli yang ori kadang tak mampu. Diorang terpaksa ambil yang kopi, tapi diorang kata diorang boleh accept. Kadang macam tu. Wanita warga tempatan yang juga pemilik premis ini cuba berdalih dan menggambarkan kononnya penjualan produk kosmetik tiruan berjenama terbabit telah mencecah lebih 6 tahun gara-gara menerima permintaan tinggi daripada pelanggan. Produk tadi tu kan, puan tahulah dia memang tiruan. Itu customer minta, lepas tu kita orang jual lah. Customer tanya kalau boleh masukkan barang kat sini. So kita orang masukkan lah kat sini. Tapi benda tu kita dapat kat dalam ni saja. Oh memang ambil kat sini? Ambil kat dekat-dekat sini saja. Berapa banyak ambil? Saya tak sure sebab suami saya yang uruskan. Ikut customer, dia tak minta banyak. Meskipun premis milik pasangan tersebut pernah diserbu pihak KPDN kerana disyaki menjual minyak wangi tiruan berjenama, kedua-dua individu ini masih berdegil dengan menjual barangan tiruan yang lain. Kita tak tahu. Kita memang tak tahu tak boleh jual. Kalau kita tahu memang tak nak jual. Kan customer minta. Hingga akhir customer biasa pakai, so kita boleh jual juga. So kita tengok dia orang ada sana, so kita beli sikit-sikit jual sini. Ramai yang beli? Tak ada ramai yang ada. Sekarang market memang slow, tak ada customer sunyi. Operasi bersepadu yang dijalankan pihak KPDN Kuala Lumpur ini turut dibantu 9 anggota bahagian penguatkuasaan farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia dan 6 anggota Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Menurut pengarah KPDN Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Arifin Samsudin, pihaknya akan mengenal pasti pengimport utama produk kosmetik tiruan berjenama tersebut sebelum ia diedarkan ke seluruh negara. Bila di Kuala Lumpur ni dia biasanya menjadi hub utama. Barang-barang ni akan diimport, dikumpulkan di Kuala Lumpur sebelum diedarkan ke seluruh negara. Jadi memang tanggungjawab kami di KPDN Kuala Lumpur ni adalah kami perlu memastikan supaya benda ni tak tersebar, tak diedarkan. Sebab kalau tengok harga, saya bagi tahu contoh harga, kos bagi seunit produk cuma RM1.50 tapi dijual dengan harga RM4 seunit. Kalau dibandingkan dengan harga kosmetik sebenar adalah amat jauh dia punya margin percentage itu. Beliau turut menyeru masyarakat agar tidak menggunakan produk tiruan tersebut walaupun ia lebih murah berbanding produk asli kerana dikhawatiri mampu mendatangkan bahaya kepada pengguna. Kita nak menasihatkan orang ramai lah supaya tidak menggunakan kosmetik tiruan. Walaupun dia nampak nak pakai kosmetik berjenama, kosmetik ni lebih besar kesannya daripada barang seperti baju, beg dan sebagainya. Sebab dia direct to your skin, kan? Kalau produk you pakai terus pada muka you, terus pada bibir you, kena pada badan kita akan menyebabkan keadaan tidak sihat, tak dijamin pun oleh KKM. Hasil Ops Jeriji 4.0 kali ini berjaya menyita 250 unit produk kosmetik disyaki tiruan bernilai kira-kira RM5,000 selain 44 jenis produk tidak berdaftar bernilai RM16,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 102-1-C Akta Cap Dagangan 2019 yang membawa hukuman denda sehingga RM15,000 bagi setiap barangan atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Laporan Ainul Abdul Rauf, 999.
Saya call tapi dia kata kenapa nak kena sita pula. Yang ni bos KKL yang bos saya cakap tadi tu yang dekat India. Beroperasi secara senyap-senyap dengan hanya berbekalkan surat permohonan lesen yang tidak diluluskan. Itu jalan pintas yang digunakan oleh dua pemilik pusat hiburan di sekitar Johor Bahru untuk menjalankan aktiviti hiburan walaupun tanpa lesen yang sah. Mereka juga dikesan menggunakan nama pemilik syarikat yang berbeza, dipercayai untuk mengelirukan pihak berkuasa. Saksikan perinciannya bersama wartawan Arisha Khalid. Tapi macam mana pun lesen proses tu bukan perniagaan, bukan lesen perniagaan. Jadi bukan lesen, dia adalah permohonan saja. Tapi kalau ikutkan dan menjalankan satu perniagaan tanpa lesen dah. Kan? Betul kan? Notis dah dapat, kompang pun dah dapat. Walaupun pernah diberikan notis amaran sebelum ini, sebuah pusat karaoke sekitar Taman Molek Johor Bahru masih beroperasi seperti biasa tanpa lesen sah daripada pihak Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB. Setiap hari buka lah? Setiap hari buka. Ramai customer? Kalau hari-hari biasa memang kurang. Kurang. Kalau hari weekend pun? Jumaat satu hari. Macam sekarang pun tengah kurang kan. Pemilik turut dikesan menggunakan surat permohonan lesen yang tidak diluluskan pada tahun 2020. Cuma daripada MBJB ada? Tak ada? Ini dah lama dah ni, 2020. Tahun 2020 ni dah ditolak lah masa ni PKP kan. Tempat ni tak dibuka. Berapa lama dah? Sebab tak tahu, bos saya kata, dia kata tengah apa kena tunda masa tu. Kena tunda kenapa? Yang MPJB punya lah. Kenapa MPJB tunda? Itu saya tak pasti. Sebab nilai tu lain macam mana? Siasatan lanjut turut mendapati pusat hiburan tersebut memiliki dua pemilik nama syarikat yang berbeza, dipercayai bagi mengelirukan pihak berkuasa. Surat pertukaran ada ke? Surat pertukaran ada ke? Tukar nama Vision kepada Capital ke atau lain-lain? Yang ini kalau kita tengok ni Vision, betul Vision. Ni semua Vision, Finas, dia ada Finas. Kalau ikutkan resit telefon, semua nama Vision. Alamat dia betul lah kat sini. Ni Vision, tapi signboard dekat atas ada Capital. Nampak dia berbeza. Mana pun tak valid macam ni. Pekerja premis yang berusia 24 tahun itu turut mendakwa majikannya seolah-olah tidak berpuas hati apabila premisnya disita pihak berkuasa. Tapi bos dah tahu dah kena. Bos, saya call tapi dia kata kenapa nak kena sita pula. Yang ni bos KKL yang bos saya cakap tadi tu yang dekat India. Sebab kita ada dua bos. Dia tanya kenapa kena sita. Dia tahu tak yang tak ada sebab lesen yang dia tahu sebab kita punya lesen kan tengah proses lagi. Sebab masa tu ada kena hold tu yang lambat. Tapi maksudnya belum ada lesen lah sebab tu kena sita. Sementara itu, pihak MBJB turut melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pengunjung yang berada di premis berkenaan bagi memastikan tiada sebarang kegiatan haram dijalankan. Dari mana? Dari mana? Ada Udah utama. Udah utama. Tengok IC ya. Daripada berapa ni? Baru masuk. 8.30 dia. Daripada 8.30 ni? 3 orang aja lah. Perempuan tak ada kan? Tak ada. Sama birthday ke? Sama birthday ke? Ada. Kita suka je lah. Pusat hiburan kedua yang dianggap kebal kerana masih beroperasi tanpa lesen sah sekitar Taman Mount Austin Johor Bahru turut dikenakan tindakan sitaan. Beberapa pengunjung wanita dipercayai sempat melarikan diri sejurus menyedari kehadiran pihak berkuasa.
Berselindung di sebalik sebuah restoran. Itu modus operandi sebuah premis hiburan yang beroperasi tanpa lesen sah dari pihak MBJB walaupun telah diberi notis beberapa bulan yang lalu. Premis tersebut turut dikesan beroperasi di luar zoning pusat hiburan serta didapati hanya menggunakan surat permohonan lesen daripada MBJB sebagai jalan pintas untuk menjalankan aktiviti hiburan. Sini buka dah berapa lama? Ada 6 bulan macam. 6 bulan tapi tak ada lesen lah. Lesen dia orang pergi buat lah. Pulang ambil. Belum ambil. Bila buat? 5 tahun yang mau bos ni. Dia baru pergi buat. Baru dia orang sudah submit. Tapi yang submit belum datang. Okey, hari itu kita dah hantar notis di bawah UK Trade Perniagaan Pelesenan. Jadi sekarang ni you beroperasi tanpa lesen. Jadi hari ini kita akan ambil tindakan selepas tamat tempoh notis yang kita berikan lah. Dalam pada itu, pusat hiburan tersebut turut aktif memuat naik pelbagai aktiviti hiburan atau festival di laman sosial bagi menarik minat pelanggan yang ingin berhibur. Rentetan itu, beberapa barangan elektronik, perabot serta minuman alkohol telah dirampas di kedua-dua buah premis dan dikenakan tindakan sitaan di bawah Undang-Undang Kecil UUK Pelesenan, Trade, Perniagaan dan Perindustrian MBJB 2016. Mengikut peruntukan Undang-Undang Pihak Berkuasa Tempatan PBT, mana-mana premis yang sedang dalam proses mendapatkan permohonan lesen tidak dibenarkan sama sekali menjalankan sebarang aktiviti hiburan. Laporan Arisha Kalim, 999. Why he record? Why he being a police, being wearing uniform? Why he takes his phone and record me now? Because on the show is forward. Seorang model wanita berusia lingkungan 30-an telah mencetuskan provokasi dengan mengamuk dan melontarkan kata-kata kesat kepada dua anggota polis. Video berdurasi 40 saat itu tular dan mengundang pelbagai reaksi orang awam gara-gara tindakan suspek yang tidak menghormati tugasan penjawat awam. Kita sebagai orang awam, actually kita kena hormatlah pada pihak berkuasa sebab dia menjalankan tugas dia orang. Dia tidak sesuai, memang nampak biadab lah. Sebab sebagai orang awam memang kita kena hormat pada kerja orang pihak berkuasa macam itulah. Kita kena cakap elok-elok actually because kalau dah bersalah memang bersalah. Cuma kita hanya kena muhasabah diri dan buat yang terbaiklah selepas itu. Tidak melanggar etika macam tu. Sepatutnya kalau jadi kejadian macam tu, sepatutnya tak payah provok lah. Kita kalau dah buat salah, kita hadap je, betul tak? Kita jaga adab kita lah, lagi-lagi kita perempuan. Cakap tu orang kata, tak perlulah nak record-record, nak viral-viralkan, kan? Benda orang kata benda kecil je. Yang paling penting jaga adab lah. Hadap je, simple. Kena saman, bayar, dah cukup. Kru 999 bertemu Ketua Polis Daerah Brickfields, Assistant Commissioner Amir Hizam Abdul Syukur bagi mendapatkan butiran kejadian yang berlaku di Jalan Tun Sambatan, Kuala Lumpur. Kejadian ini berlaku pada 24 Julai 2023, jam lebih kurang 3:40 petang lah.
Suspek dalam video ini tidak puas hati apabila disaman oleh polis atas kesalahan memandu menggunakan handphone dan tidak memakai tali pinggang keledar. Benda ini telah viral di media sosial dan anggota yang terlibat telah buat satu laporan polis kerana dikuatiri boleh menjatuhkan imej PDRM. Why can't people die? Oh, you record me. I record you. ஒரு பொம்பளைய கூலி பண்றதுக்கு ஒரு கூட்டமா கிளம்பி வந்திருக்குங்க. அதுவும் இந்தியன்ஸ். That's why they say India pada 28 hari bulan Julai 2023, jam lebih kurang 6.30 petang, kita telah berjaya tangkap dia. Dalam semasa siasatan dilaksanakan, beliau bagi kerjasama yang baiklah. Selesai tindakan kami lepaskan dengan jaminan polis. Hormat undang-undang ni bertujuan untuk menguatkuasakan undang-undang yang diberikan oleh Parlimen kepada pihak polis lah. Jadi saman ni adalah satu tuduhan saja tuan-tuan. So bila tuduhan, you ada peluang ke mahkamah untuk menjawab tuduhan ni. So saya mohon semua masyarakat Kuala Lumpur ni dengan nasihat pihak polis dan patuh kepada undang-undang yang sedia ada. Kes disiasat mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan kerana menghalang penjawat awam untuk melakukan tugas serta Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil dan Seksyen 288 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Seorang lelaki ditahan kerana merogol mangsa bawah umur berusia 14 tahun. Suspek yang bekerja di Kuala Pilah, Negeri Sembilan itu adalah kenalan mangsa dan melakukan kesalahan itu di sebuah kebun sawit yang terletak di belakang rumah mangsa di Bukit Kepong, Johor. Saksikan perinciannya dalam rangkuman kejadian jenayah Seminggu 999. Kejadian dipercayai berlaku sejak Mac lalu apabila suspek dikatakan membuat temu janji dengan mangsa sebelum mereka bertemu untuk melakukan perbuatan itu dalam kebun sawit. Perbuatan keji mereka akhirnya terbongkar apabila abang mangsa hairan kerana adiknya kerap hilang dari rumah setiap jam 1.30 pagi. Laporan polis telah dibuat di Balai Polis Bukit Kepong dan siasatan awal polis mendapati kejadian berlaku di antara bulan Mac hingga Jun 2023. Suspek kini ditahan bagi tujuan siasatan lanjut. Kes didakwa mengikut Seksyen 376/3 Kanun Keseksaan kerana merogol. Seorang lelaki warga Emas terlepas daripada hukuman gantung selepas Mahkamah Tinggi Ipoh menjatuhkan hukuman penjara selama 38 tahun kerana membunuh jirannya 3 tahun lalu. Media sebelum ini melaporkan seorang lelaki bertindak luar kawalan dengan memukul dan memijak seorang wanita warga Emas sehingga maut sebelum membuang mayatnya ke dalam parit di Kampung Pasir Panjang, Setiawan, Perak. Motif kejadian dikatakan berlaku akibat pertengkaran dan salah faham. Pertuduhan terhadapnya dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Polis sedang memburu 3 lelaki yang memecah masuk sebuah kedai emas di Taman Perdagangan Tanjung di Tanjung Rambutan, Perak dan melarikan barang kemas seberat 3 kilogram anggaran bernilai RM1 juta. Siasatan awal mendapati penjenayah memasuki premis melalui pintu belakang pada jam 1 hingga 3 pagi. Kamera litar tertutup premis juga telah dirosakkan dan peti besi barang kemas dipecahkan dengan menggunakan peralatan mesin pengasah. Kejadian hanya disedari pemilik premis selepas dimaklumkan oleh pekerjanya yang mahu membuka kedai kira-kira jam 10 pagi. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta tampil bagi membantu siasatan.
Taktik menyembunyikan dadah dalam bungkusan sabun pencuci pakaian gagal apabila pihak Jabatan Kastam Diraja Malaysia berjaya merampas syabu yang dihantar melalui kontena di Pelabuhan Sepanggar, Sabah. Syabu seberat 100 kg bernilai 3.36 juta ringgit itu dipercayai tiba dari Pelabuhan Klang Selangor dan dialamatkan ke sebuah kondominium mewah di Sabah. Usaha mengesan pengirim dan penerima dadah ini sedang giat dijalankan bagi membendung modus operandi sebegini yang menggunakan kontena dan taktik sedemikian. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mati mandatori atau penjara seumur hidup. Seorang wanita yang baru lepas berpantang bersama bayi lelakinya yang berusia 2 bulan serta ibunya maut dalam kemalangan di kilometer 375.8 Lebuh Raya Pantai Timur 2. Kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta yang dipandu dari Hulu Terengganu ke Kuantan itu hilang kawalan dan terbabas melanggar kotak pembetuk. Saksikan perinciannya dalam Tragedi 999. Niat untuk membuat kejutan kepada suami untuk pulang ke rumah selepas berpantang melahirkan anak bertukar tragedi apabila kereta yang dinaiki dari Kelantan menuju ke Kuantan Pahang hilang kawalan dan terbalik di kilometer 375.8 Lebuh Raya Pantai Timur 2 di Bukit Besi, Terengganu. Mangsa Raja Nurhanani Nabila Raja Hussein 23 tahun cedera parah dan bayinya Nik Muhammad Zayan Irfan Zuhilmi Ismail serta ibu Nurhanani Nurha Muhammad 53 tahun disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Turut parah dalam kemalangan itu ialah dua adik Raja Nurhanani iaitu Raja Haikal Najmi Raja Hussein 20 tahun dan Raja Nur Humaira Nazirah Raja Hussein 17 tahun. Raja Nurhanani Nabila disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Hulu Terengganu. Manakala dua adiknya mendapat rawatan dan dihantar ke Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu untuk rawatan lanjut. Tengok je kakak pun ni tu. Telefon dari bilik. Saya duduk luar. Lepas tu adalah adik anak buah seorang ni, kita tengok telefon dia kata kepera. Telefon ni ada orang telefon kat 30 kali dah telefon. Assalamualaikum ya kita. Salam macam tu lah kita ya tu ya. Ada keluarga daripada Kelantan nak ikut Kuantan. Kita ya ada. Keluarga ni ada kemalangan. Macam kita kejut lah itu. Kita kejut kita kenyak itu gini. Macam kita tak percayalah. Kemalangan itu gini kita tanya pasal anak bini saya. Lepas tu dia pun macam sedih nak royak. Dia senyap kata gitu gini. Tu ayat macam anak saya ni macam mana dia kata anak cik tu tepat meninggal tepat jadi lagi, tepat jadi. Saya ubahlah. Ubah bangun akak balik telefon tu. Tanya pula bini saya dengan tok tua pun ni kan. Dia kata antara dua tu saya tak tahu bini dengan tok tua tu. Ya macam tu jelah. Sebab dia kata ni dia nak surprise. Dia kata nak surprise. Saya pun terkejut surprise apa. Lalas sekali di Pemaisuri. Di Pemaisuri tu dia kata, "Bi, siapa dah ni Pak Pemaisuri? Pak kita duk berhenti sekala semaya apa gitu gini." Kita pun Pemaisuri tu dekat lah. Dalam hati kita pun tak tahu kata apa. Dah tabuh apa jadi. Sebab kita rasa kita sayang sangat dia pun kita rela dia pergi dengan molek. Selepas selesai proses bedah siasat oleh pihak hospital, ketiga-tiga jenazah kemudiannya dibawa pulang ke Tumpat, Kelantan untuk dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kubur Kebatu Mukim Morak, Palembang. Suasana hiba menyelubungi tanah perkuburan itu apabila dilihat ketiga-tiga jenazah tiba dan Zuhilmi memangku jenazah anaknya yang berusia 2 bulan sebelum dikebumikan dalam satu liang lahat. Dia royak atau iming, anak dia meninggal.
meninggal mana ya tu? Malam baru pergi rumah ya lah. Ada rumah ya tu bagi dia. Muka saya baru melawat semalam. Tu dia apa macam hysteria lah. Anak-anak semua tanya apa umi apa gitu gini. Saya ya kau anak orang lain tak sebab kejut atau anak abang meninggal. Jadi kejut belakang lah meninggal mana. Tak tahulah masa tu. Baru dia cerita ya tu anak Emin meninggal di Terengganu. Di Bukit Besi di Aceh. Jadi saya tu sipir pakaan bini anak apa nak pergi melawat tempat kejadian lah di Kuala Berai tu. Saya terima dengan reda. Saya pun royak ke anak-anak terimalah dengan reda. Walau isteri saya sekalipun tiap kejadian tu mungkin kena Allah Ta'ala. Kita bersyukur lah. Mungkin qada dan qadar ada hikmah dia. Kali terakhir keluarga Yahya Muhammad Noor dan keluarga Zulhilmi berkumpul dan bertemu ialah pada Hari Raya Aidiladha yang baru sahaja berlalu. Kehilangan isteri, ibu mertua dan anak sulungnya dalam masa yang sama itu amat memilukan bagi Zulhilmi dan keluarga Allahyarhamah isterinya. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Terima kasih kerana bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk catch up semula siaran 999 di aplikasi Tonton dengan memuat turun dan langgan sekarang. Dengan itu, sekian sahaja daripada kami. Jangan lupa untuk bersama kami di minggu hadapan di 999 pada hari dan waktu yang sama. Ingat, jenayah membawa padah.